Soalan yang pertama, apa bezanya di antara hadis dan riwayat dan dirayat? Ada bezanya. Hadis ini boleh jadi dia hadis maudhu', hadis palsu, walaupun dia hadis juga. Ada sahih, hadis hasan, macam-macam kan hadis. Dia beza dengan sunnah. Kalau sunnah ni memang yang sudah jelas sahih, sudah terbukti sebagai kata-kata Rasulullah, ucapannya ataupun perbuatannya ataupun pengesahannya sudah terbukti, itu sunnah. Sebab itu orang tak boleh kata sunnah yang maudhu'. Tak ada sunnah maudhu'. Sunnah hasan tak ada untuk Rasulullah SAW. Jadi sunnah tu kira-kiranya yang sudah bersih. Kalau emas yang sudah bersih, bukan yang masih bercampur dengan logam-logam yang lain. Tapi kalau hadis tu masih lagi bercampur-campur, tengok keadaan. Tengok keadaan. Tidak semestinya kalau hadis itu terjamin, tapi kalau sunnah terjamin. Itu yang pertama. Yang kedua, riwayat. Boleh jadi yang bertanya saya tak pasti maksudnya. Adakah maksudnya beza di antara hadis dengan riwayat dan dirayat, atau antara hadis dan riwayat dan dirayat itu maksudnya macam mana? Tanya apa? Kalau maksud riwayat dan dirayat, ialah dalam menilai hadis kita pakai kaedah riwayat satu. Yang kedua, kita pakai kaedah dirayat. Dua. Sesuatu hadis itu baru dia betul-betul sahih kalau menepati kaedah riwayat dan dirayat. Kalau dari segi riwayat dia saja sahih, belum tentu lagi dia sahih. Kalau dari segi dirayat saja, tak boleh juga. Dia kena kedua-dua. Jadi riwayat dan dirayat ini ialah sudut untuk menentukan kedudukan hadis. Menentukan kedudukan hadis. Kadang-kadang orang guna dalam riwayat itu, maksudnya dalam hadis itu sama saja. Ada juga orang guna begitu. Tapi kalau maksud riwayat dan dirayat ini untuk menilai sesuatu hadis, ini kaedah. Kaedah riwayat lebih merujuk kepada sistem yang disebut dalam usul hadis. Usul hadis itu dari sudut riwayat. Macam-macam takrif yang diberikan oleh ulama, ada lagi perbahasan yang lain, tapi secara kasar je begitu. Dari sudut riwayat ni kita tengok dari sudut makna dia tu sesuai. Macam tadilah, kalau lam tahul dengan lam tahrim itu mana lebih sesuai? Mana lebih sesuai? Kalau kita kata lam tahul itu nampak macam jahat sangat, awal. Dan sesuatu kejahatan yang ada pada manusia, perempuan itu berpunca daripada dia. Kemudian bercanggah dengan kenyataan, macam dah lelaki tidak ada yang jahat. Jadi yang lelaki itu turunan mana pula yang jahat? Kita kata ada, itu bahaya tu. Sudah bahaya tu kalau sampai situ. Siapa ada? Siapa yang kita nak kata sampai begitu turunannya? Tak boleh. Dengan sebab itu kita tengok, itu dari sudut dirayat. Kita fikir guna akal kita sesuai ke tidak? Tidakkah bercanggah dengan kedudukannya? Kalau kita pakai yang ini, kalau kita kata salah pun tidak jadi masalah. Kalau kita kata salah, kalau sebenarnya tidak salah, tapi tak boleh salah macam itu. Kalau kita salah, dimaafkan. Kalau keadaan macam itu, sebab kita nak jaga kepentingan yang lebih besar. Seperti mana seseorang imam mujtahid, kalau dia tersalah pun dia dapat pahala juga, bukan dia dapat dosa. Kalau tersalah pun, itu keadaan orang yang berijtihad dan yang nak benda yang lebih baik. Jadi saya tidak pastilah yang bertanya ni apa maksud dia nak apa. Kalau yang saya fahamnya begitulah.